untuk definisi aset, aset merupakan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi iaitu economic value, nilai commercial value ataupun nilai tukar exchange value yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan ataupun individu. Aset juga dapat didefinisikan sebagai seluruh kekayaan milik satu perniagaan. Kekayaan dinyatakan adalah sumber daya baik merupakan benda mahupun hak kuasa di mana perkara tersebut diperolehi dari sesuatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Okey, untuk aset mempunyai dua kategori iaitu aset pelaburan dan aset bukan pelaburan. Okey, untuk aset pelaburan adalah yang menjana aliran wang dan memberi pulangan kepada anda dalam bentuk dividen, keuntungan modal, sewa atau pendapatan. Sebagai contoh aset pelaburan ialah simpanan, deposit tetap, saham, pelaburan unit amanah, KWSP, pelaburan harta, tanah serta perniagaan yang seseorang itu miliki. Okey, untuk aset bukan pelaburan adalah aset yang tidak menjana sebarang aliran wang. Contoh aset bukan pelaburan adalah seperti rumah yang tidak digunakan untuk pelaburan dan kenderaan seseorang itu. Walaupun memiliki aset-aset ini telah menjadi sebahagian daripada milik seseorang, namun aset ini sebenarnya tidak cukup untuk menjana pendapatan dan aliran wang tunai untuk seseorang. Okey, jenis aset juga terdiri daripada aset semasa, aset tetap, aset ketara dan aset tidak ketara. Ianya bergantung kepada jenisnya, sama ada daripada barangan ataupun duit. Harta perniagaan yang digunakan untuk menjalankan perniagaan yang mampu mendatangkan hasil pada masa akan datang, iaitu aset semasa dan aset bukan semasa. Aset yang boleh ditukarkan kepada tunai seperti stok, penghutang, bank, tunai, belanja terdahulu, hasil yang bukan untuk dibeli, bukan bertujuan untuk dijual semula. Sebagai contoh ialah bangunan, perabot, mesin, kenderaan, lengkapan. Itu saja. Seterusnya, saya akan teruskan dengan menganalisis mengenai aset. Aset semasa adalah aset yang boleh berubah menjadi tunai dalam satu tahun fiskal atau satu tempoh operasi. Ianya juga boleh didefinisikan sebagai objek pada kunci kira-kira syarikat yang boleh berupa wang tunai atau setara tunai dalam setahun dan digunakan untuk menjadikan kos operasi dan pelaburan dalam sehari-hari lebih sederhana. Oleh itu, aset jangka pendek ini boleh didapati dengan cepat dan berubah menjadi wang tunai. Sebagai contoh, wang tunai, akaun belum terima dan juga inventory. Aset tetap pula adalah aset yang digunakan oleh syarikat dalam pengeluaran atau produk dan perkhidmatan selama lebih dari setahun. Aset tetap mengandungi aset sebagai contoh tanah, loji dan peralatan di dalam kunci kira-kira. Aset tetap disusut nilai dan dibahagikan kepada aset bukan kontrak perbelanjaan perniagaan untuk melaburkannya di dalam kehidupan bekerja. Ianya membantu organisasi mencegah kerugian yang besar dengan menyebarkan perbelanjaan selama beberapa tahun. Selain itu, ianya tidak dapat ditukarkan kepada nilai wang dengan cepat untuk membiayai perbelanjaan operasi atau pelaburan jangka pendek. Antara contoh aset tetap adalah bangunan yang disewa, tanah dan kelengkapan komputer. Oke, sekarang saya akan masuk kepada analisis mengenai aset. Aset ini dibagi kepada dua, yaitu aset ketara dan juga tidak ketara. Oke, kita akan mulai dengan aset ketara dulu, oke? Aset ketara ini boleh dilihat dan disentuh secara nyata sebab dia hadir secara fisikal, macam di laptop. Aset ketara. Dan nilai sebuah aset ini mengikut peredaran zaman. Ada yang aset ini dia makin lama sesuatu produk tuh makin mahal sebab dia menjadi antik. Dan dia tidak boleh terulang dua kali, macam lukisan begitulah, dia lukis sekali jadi dia makin lama makin mahal kan gitu. Aset ketara ini terbagi kepada dua, yaitu aset tetap dan juga aset semasa. Aset semasa ini tidak susut, berbeza dengan aset tetap. Aset semasa dalam sebuah syarikat ini senang dibubarkan dan fleksibel seperti dana akun perniagaan. Aset ketara ini juga boleh dijadikan sebagai cagaran untuk buat pinjaman. Contoh aset ketara macam tanah, bangunan,
perabot, jentera, komputer, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk kepada aset tidak ketara. Aset tidak ketara ini dikategorikan sebagai aset abstrak, di mana ia tidak dapat disentuh tapi dapat dialami saja. Selain itu, aset ini ialah jangka panjang, yaitu melebihi 1 tahun dalam syarikat lah. Lepas itu, aset ini juga susah untuk dinilai dan bertentangan dengan aset ketara. Di samping itu, aset ini juga tidak boleh dimusnahkan dalam bencana alam seperti ribut, banjir, kebakaran, dan lain-lain lah. Tapi, dia boleh kasih bina balik semula tuh benda yang hilang tuh. Tapi aset ini tidak boleh dijadikan cagaran sebab dia boleh musnah. Kalau dalam syarikat tuh dia boleh musnah sebab kalau tuh syarikat muflis. So, tuh aset tidak ketara itu tidak guna sudahlah. Dan aset ini diukur melalui penolakan nilai lebih bersih asal aset ketara daripada nilai pasaran syarikat. Dan contoh bagi aset tidak ketara yaitu perjanjian keuangan, segala kontrak, dan perjanjian franchise, dan lain-lain lagi. Saya akan menjelaskan bahagian contoh organisasi yang kami gunakan dalam kajian ini. Contoh yang kami gunakan ialah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara adalah pihak yang bertanggungjawab dalam memelihara dan memelihara kesenian dan kebudayaan serta warisan yang terdapat di negara kita. Jabatan ini merupakan salah satu pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kebudayaan dan kesenian seperti tarian, alat muzik dan juga pementasan. Dalam konteks aset ini, terdapat 4 konteks yang kami telah senaraikan. Konteks yang pertama ialah aset alih, aset tidak alih, aset hidup dan juga harta intelek. Dalam Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ini, konteks yang telah kami kenal pasti ialah harta intelek. Harta intelek merupakan salah satu daripada ciptaan manusia yang berupa seperti tarian dan sebab pendek kata harta yang bukan berbentuk barangan atau sesuatu yang boleh disentuh seperti tarian dan juga kesenian dan kebudayaan sesebuah kaum. Kita tahu bahawa Malaysia mempunyai pelbagai adat, pelbagai bangsa dan agama. Jadi setiap bangsa yang ada di Malaysia sudah tentu mempunyai adat resam, kebudayaan dan keseniannya yang tersendiri. Jadi harta intelek ini merupakan aset kepada semua kaum yang terdapat di Malaysia dan aset ini di bawah naungan dan di bawah tanggungjawab Jabatan Kesenian dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia. Seterusnya, organisasi kedua yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah Muzium Negeri Sarawak. Muzium merupakan tempat untuk memelihara dan memelihara harta khazanah tinggalan purba. Seperti yang diketahui, muzium sering melakukan pameran, iaitu pameran barangan bersejarah, pameran karya catan, dan juga sebagainya. Muzium melakukan pameran bukan sahaja untuk mendapatkan kunjungan orang ramai, bahkan juga untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapati akan dimasukkan ke dalam dana kewangan muzium. Dana itu akan digunakan untuk melakukan aktiviti konservasi terhadap barangan pameran untuk mengekalkan keadaan barangan itu. Kesimpulannya, aset penting bagi setiap organisasi kerana ianya merupakan tulang belakang bagi sesebuah organisasi untuk berjalan.